Hai, Assalamualaikum. Keke di sini. Okey, untuk kak kuih hari ini, Keke nak buat sesuatu yang mudah dan ringkas, yang mana kita boleh buat kudapan untuk anak-anak kita sepanjang PKPB ni. Okey, sedia maklumlah tempat Keke ni Meru Kelang. Sekarang ni PKPB dan juga ada sebahagian tempat yang PKPD dekat Meru ni. So, kita memang terpaksa hadkan pergerakan kita. Memang kita tak ada pilihan kan. So untuk konten-konten kali ni pun memang Keke tumpukan pada bahan-bahan yang mudah, yang ada dekat dapur, yang ada dekat kedai runcit dekat-dekat, tak perlu nak pergi kat tempat yang terlalu ramai orang. So Keke akan buat roti pound. Okey, roti pound ni lebih popular dekat Pantai Timur, dekat Kelantan, dekat Terengganu. Biasanya diorang sebut roti pound. Okey, pound tu sebab Terengganu dia ada pekat G dekat belakang tu, jadi roti pound. Okey, ikutkan asalnya adalah roti pound. Yang mana roti pound ni asalnya sebab berat roti tu adalah 1 pound. Dalam 1 pound lebih kurang 530 gram macam tu kalau tak silap. So daripada situ dinamakan roti ni roti pound. Dia punya bahan pun memang basic je. Tepung gandum, gula, susu tu semua ada kat rumah. Kalau korang tak ada susu segar, susu cair tu, korang boleh gunakan air suam, campurkan dengan susu pekat ataupun susu tepung pun boleh juga. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Okey, mula-mula kita ambil dalam setengah cawan susu suam tadi. Setengah je sebab tadi kita ada 1,5 cawan kan. Okey, so kita akan campurkan dengan kita punya yeast. Okey, kita tak boleh terlalu panas susu ni. Kalau terlalu panas nanti yeast kita mati. Okey, so kita masukkan 1 paket yeast. Ni kita akan perap dia lebih kurang dalam 10 minit lah sampai dia kembang dan berbuih. Okey, so kita gaul-gaul dia dulu, bagi dia mengembang dulu. Kita ketepikan dululah. Okey. Okey, kita punya yeast dah berbuih-buih. Okey, so sekarang kita akan campurkan kita punya 3 biji telur dengan 3/4 cawan gula. Okey, dan juga tadi lagi 1 cawan yang susu suam tu lah. Okey, ni kita campurkan sebati. Kita sebatikan dulu bagi gula ni larut. Okey, masukkan sekali yeast tadi. Okey, lepas tu kita masukkan 1/4 cawan kita punya margarine. Okey. Okey. Dan juga kita punya tepung tadi kita masukkan separuh. Okey. So kita akan sebatikan dulu. Masukkan lagi tepung. Ini kita boleh teruskan uli pakai tangan, ataupun kalau korang ada mesin nanti boleh masuk mesin lah. Okey, so yang ni saya bentukkan dulu jadi satu dough dulu. Kita akan ulikan dia sampai jadi satu dough yang tak melekat. Okey, masukkan lagi baki tepung. Ni memang kita pakai tepung gandum je lah. Okey, untuk original roti pound memang pakai tepung gandum je. Okey, kalau korang pakai tepung high protein dah jadi roti lain pula. Okey, cuma sekarang orang nak mudah kan, orang nak mudah, orang pakai tepung roti lah. Ikut kan
kita pakai tepung ni je, tepung gandum je. Okey, macam roti kampung-kampung tu kan. Roti paung kan roti kampung-kampung. Okey, dah jadi satu ketul dough, okey, yang tak melekat. Okey. So dough ni korang boleh teruskan ulis secara manual dengan menggunakan tangan, ataupun kalau korang nak lagi dia bagus, okey, sebab saya ni tangan saya masalah, memang tak boleh nak uli sangat. Saya akan masukkan dalam mixer, saya akan uli dia dalam mungkin 7-8 minit ke apa. Yang penting kita kena uli sampai elastik lah. Okey. Kalau 7-8 minit dia belum elastik, kita boleh tambah masa lagi. Okey. So kita masuk dalam mixer lah. Okey. Ni saya punya bowl. So saya akan masuk dalam mixer dulu. Okey. So korang boleh uli pakai tangan ataupun mixer, tak ada masalah. Okey. Kalau korang nak buat daripada step awal pakai mixer pun okey je. Okey, dia dah siap dough saya. Okey, tengok dough saya ni warna kekuningan sebab tadi saya letak warna kuning sikit. Okey, kalau tak nak letak warna pun tak ada masalah. Okey, ini memang dough yang dah lembut, dia dah elastis lah. Okey, kalau nak tahu kita punya dough elastis ke tak, korang boleh tarik dia. Okey, nipis-nipis ni kan. Jadi macam roti canai tu nipis-nipis. Okey. Nampak? Okey, dah. So kita akan perapkan dia lebih kurang dalam 1 jam lah. Tengok cuaca juga. Kalau cuaca hujan dia lambatlah pula kan nak mengembang dia. Okey, kita akan ketepikan, kita bagi dia kembang dulu. Sama juga proses kalau korang uli pakai tangan, korang pun kena kembangkan dia dulu lebih kurang 1 jam. Okey. Okey, setelah lebih kurang 1 jam, dough kita pun dah kembang kan. So kita buangkan angin dia lah. Okey. Dia dah kembang ni kan, kita buangkan dia, buangkan angin. Okey, korang boleh letak dekat meja korang, tapi pastikan meja korang tu dah bersih lah. Okey. So kalau selain daripada meja, kalau korang ada pelapik untuk uli roti tu pun boleh juga. Okey, saya punya pelapik tak ke mana. Okey, ni saya nak makan sendiri, so saya letak atas meja saya lah. Okey. So, dough ni saya akan timbangkan setiap satunya. Saya akan buat dalam 20 gram, 30 lah. Okey, saya buat 30 gram untuk satu dough. Okey, lebih kurang besar macam ni. So, kita bagi-bagikan dough dululah. Okey. Okey, kita boleh pakai loyang ataupun kalau nak pakai acuan macam ni pun boleh juga. So, yang ni roti dia kosong, jadi saya buat 30 gram je lah untuk satu dough. Okey. So, kita akan bulat-bulatkan dia, rounding dia. Rounding ni senang je sebenarnya. Korang macam ni kan. Dia dah bulat dah, sebab dough ni pun dah cukup lembut. Okey, kalau macam andai katalah korang semacam dia payah pula nak licin kan, korang letakkan minyak sikit, gulungkan dia. Gulung pula, rollkan dia. Okey. So kalau dah siap, letak je dalam ni. Okey, kalau macam pakai tepung, kita takut nanti kita punya roti tu bertambah keras. Okey. Sorry lah bergoyang-goyang pula dia punya gambar. Kalau ikutkan untuk roti paun ni, orang buat dia tak adalah terlalu licin permukaan dia kan, macam roti bakery tu. Okey. Dia asal dia membulat dah okey dah lah. Okey, nampak? Kita susunkan dia. So saya akan buat sampai habis dululah. So nanti kita tunjuk yang kita dah letak penuh Okay, ini roti yang kosong yang dah siap. So kita akan ketepikan, kita biar dia mengembang dulu. Seterusnya kita nak buat yang letak margarine dan juga kacang lah. Okey. Okey, untuk yang berinti saya akan timbang 25 gram. Okey. Sebab nanti kita nak letak inti sekali. Okey, untuk inti margarine dan gula ni kita akan campurkan margarine dengan gula. Kuantiti banyak dia tu ikut selera kita lah. Okey. So kita sebatikan dua-dua bahan ni. Nanti kita akan letak dekat roti kita punya tengah lah. Okay, saya pakai acuan bentuk kemboja ni juga. Okay. Nampak macam comel sikit kan? Sapukan margarine dulu. Okay, letakkan ke tepi. So, kita punya batuk. Kita punya roti ni.
kita round sikit dia punya dough. Rounding dulu sikit-sikit ya. Okey, dah siap kan? Dah bulat-bulat semua. So kita lebarkan sikit. Kita bubur lah inti margarine ni sikit je. Tak payah letak banyak sangat. Nanti susah pula nak tutup kan. Lebar-lebarkan dulu. Calikkan sikit. Lepas tu tutup dia. Dah tarik dah jadi bulat kan. Lepas tu round balik sikit. Okey. Masukkanlah dalam kita punya ni. So kita buat banyak-banyak sampai habis. Okey. Tunjuk balik macam mana nak letak inti. Kita lebar-lebarkan sikit. Ambil inti ni sikit je, tak payah banyak-banyak. Lepas tu kita katuk. Tarik. Kan? Okey. Lepas tu round sikit. Okey, dah. Okey. Okey, untuk inti kacang merah ni saya pakai inti segera je, beli kat bakery. Cara dia sama juga, kita lepeh-lepehkan dia. Tengok ada lalat lah, rimas kan. Okey, lepas tu ambil inti ni sikit. Letak kat tengah. Lepas tu tutup balik. Okay, senang kan? Dah dapat seketul, bulatkan. Tu, letak dalam kita punya ni. Kalau nak buat dalam loyang biasa pun boleh juga, tak ada masalah. Tak semestinya nak kena ada acuan ni kan. Ni saya saja je gedik-gedik kan. Macam biasalah saya memang kalau tak gedik tu tak sah. Okey. Ambil inti ni sikit. Oh. Macam hal lah pula. Okey. Tutup kat sini, bulatkan. Kejap je. Okey. Dah boleh buat sampai habis. Okey. Okey, ni roti kita dah siap. Kita akan kembangkan dia sampai dia naik 2 kali ganda lah, baru kita bakar. Okey. Okey. Nampak tak roti kita semua dah kembang, dah naik elok. Okey, so kita akan bakar dia dulu untuk 180 darjah Celsius. Suhu dia lah. Masa dia dalam 15 ke 20 minit. Untuk ni kita memang tak perlu nak sapu apa-apa. Nanti lepas kita dah bakar, dia panas-panas, kita akan sapu butter atau margarine dekat atas dia lah. So, kita bakar dulu tadi 180 darjah Celsius 15 ke 20 minit. Okey. Okey, kita masukkan kita punya roti dalam oven ya. Kita bakar dia selama lebih kurang 20 minit. Okey. Okey, ni roti kita yang baru keluar oven tadi. Panas-panas ni kita sapukan dia terus margarine. Okey. Ni untuk mengekalkan kelembapan dia lah. Okey, dah sapu dah. Okey. Okey, lepas dah sapu margarine, kita akan terbalikkan roti kita ni dekat redai. Okey. Keluar kan? Senang je keluar. Keluar, terbalikkanlah dia. Cantik tak rotinya? Okey. Okey lah, dah tengok dah kan macam mana Keke buat. Tak ada susah pun, senang aja. Tapi kalau korang, kalau ikutkan ni lebih pada selera kampung-kampung, so bahannya pun basic lah, tepung gandum. Tapi kalau korang nak roti yang wah, okey, kebabum macam tu, korang bolehlah gunakan tepung Jepun ke, tepung roti dekat kedai tu ke, okey. So untuk hasil yang lebih canggih lah, okey, dengan tekak-tekak orang sekarang. Apapun untuk edisi tepung gandum, roti pound ni memang sangat berbaloi, memuaskan hati. Jadi at least kita ada juga sesuatu yang kita buat sendiri dekat rumah, boleh buat aktiviti dengan anak-anak. So kita nak tunjuk hasilnya ni roti tadi. Okey. Tengok nampak tak? Dalam dia still lembut, gebu. Okey. Tak adalah dia keras. Okey, cuma tekstur dia sebab nampak dia daripada tepung gandum kan. So dia taklah secanggih daripada macam kita roti yang kita pakai tepung mahal-mahal tu kan. Nampak kan? Lembut je, gebu. So kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ni korang makan macam tu je kan. Tadi kita letak butter dengan tu kan. Korang makan macam tu je. Ataupun korang nak cecah kopi ke teh ke. Sekarang ni pula asyik hujan je kan. Memang sedap lah. Berbaloi sangat. Dia buat dengan anak-anak kan. Asyik nak membeli je kan. Boleh buat sendiri. Okay. So ini je lah hasilnya. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.